الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hadirin yang dirahmati Allah, sambungan kitab kita, kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah, muka surat berapa? 25. Surat 26, 25. Benar. Ada tanda lah, ada tanda kan? Keenamnya wahdaniyah. Ya, betul. Betul tak? Dah itu kau bagi tahu kat saya. Berapa kak? Ya. 26 soalan yang terakhir sekali. Kata musannaf rahimahullah, apa makna asal pada sifat? Iaitu jawabnya dua makna. Yang pertama bahwasanya sifat-sifat Tuhan kita itu tiada berbilang pada jenis yang satu. Makna yang kedua,
tiada ada baginya yang lain. Tiada ada bagi yang lain satu sifat pun seperti sifat Tuhan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ni kita masuk membicarakan tentang akidah yang ke-11, iaitulah membincangkan tentang wahdaniyah. Pegangan iman yang ke-11 berkenaan dengan wahdaniyah, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perbahasan wahdaniyah, dia mempunyai 3 perbahasan yang tafsil. Secara tafsil ia melibatkan wahdaniyah, iaitulah zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah, yakni perbuatan Allah. Sedikit ulangan, oleh kerana kita ni cuti lama, berbulan-bulan kita cuti. Kalau sebulan pun cuti lupa, apatah lagi berbulan-bulan, maka terlebih-lebih-lebihlah lupanya. Yang mana dalam pertemuan yang lepas kita dah bincang tentang makna esa Allah Ta'ala pada zat, makna ketunggalan Allah Ta'ala pada zat, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zat. Dia merangkumi beberapa maksud. Yang pertama, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jenis berjuzuk. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jenis berjuzuk. Bukan jenis berjuzuk yang membawa kepada bersusun untuk menjadi satu. Bukan. Tidak seperti mana makhluk Allah yang bangsa jirim, maka nak dinamakan jirim yang bertempat. Nak dinamakan jisim, dia mesti berjuzuk, berkapuh, bersusun. Maka zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah jenis bersusun, bukanlah jenis berkapuh. Bersusun, berkapuh, sekurang-kurang bersusun itu 2 juzuk. Kalau 1 juzuk tak nama bersusun. 1 juzuk tak nama bersusun. Paling kurang 2 juzuk. Nak nama bersusun, paling kurang 2 juzuk, baru nama bersusun. Kalau 1 juzuk, 1 bahagian, tak dipanggil bersusun, tak dikatakan bersusun. Murakkab minal juz'ain, bersusun daripada 2 juzuk. Itu makhluk. La yatajazza fi zatihi, tidak ada jenis juzuk-juzuk pada zat Allah Ta'ala. La yatajazza fi zatihi maknanya la yatajazza, zat Allah Ta'ala itu tak menerima juzuk. Dia tak menerima juzuk, tak berjuzuk pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu yang wajib kita kena beriman. Qadar kita orang kampung ni, bila faham kata sifat wahdaniyah pada zat Allah Ta'ala, maka zat Allah Ta'ala tak bersusun daripada 2 juzuk. Sekadar tu saja.
sudah memadai untuk kita ni dikirakan terangkat fardu ain, tuntutan fardu ain tu. Lepaslah fardu ain. Zat Allah tidak berjuzuk. Itu makna sah. Itu makna tunggal. Berarti kalau dah berjuzuk sudah tentu jirim. Kerana tiap-tiap yang berjuzuk itu jisim. Tiap-tiap yang berjuzuk itu jisim. Kalau jisim, jirimlah dia. Maka zat Allah bukan jisim, zat Allah juga bukannya jirim. Apa jirim? Mengambil lapang. Apa yang mengambil lapang? Berketul lah tiap-tiap yang ada dirinya itu. Tiap-tiap yang ada dirinya itu bersusun daripada dua juzuk. Bahasa kita kata berketul. Nah, maka zat Allah Ta'ala bukanlah bangsa jirim, bukan juga bangsa jisim. Jirim bertempat, mengambil lapang. Jisim orang kata apa, dibahagikan, boleh dibahagikan, boleh dijuzuk-juzukkan. Itu nama dia jisim. Boleh nah? Ingat dah ni. Ni ingat dah. Kena ingat. Dia bukan nanti boleh kata, bukan nanti boleh cerita. Dia nanti ingat saja. Orang kata apa? Faham. Mengaku di hati bahawa zat Allah Ta'ala itu bukan jirim dan bukan jisim. Bukan jenis jirim dan bukan berjirim. Berjirim itu jisim lah. Itu zat Allah Ta'ala. Yang keduanya, keesaan Allah Ta'ala pada zat, bahwasanya tiada yang menyamai zat Allah. Pada kedudukannya tiada bersusun dan tiada berjirim. Bukanlah zat Allah Ta'ala itu susun, bukanlah zat Allah Ta'ala itu jirim. Tidak ada satu zat yang lain yang semacam dengan dia. Berarti tunggal. Allah Ta'ala lah zat yang bukan jirim, bukan jisim. Itu yang wajib kita kena beriman. Yang wajib kita kena faham. Yang wajib kita kena mengaku, tuan-tuan. Habis itu makna asa pada zat Allah Ta'ala. Terus kepada yang kedua. Soalan, apakah makna asa Allah Ta'ala pada sifat? Ini i'tiqad dan pegangan kita pada sifat wahdaniyah. Wajib kita kena beriman pada sifat wahdaniyah, bahawa sifat Allah Ta'ala itu ketunggalan ia. Keesaan ia. Sifat Allah Ta'ala itu satu, tunggal. Bagaimana cara untuk kita faham makna tunggal pada sifat? Maka dijawab oleh Tok Guru kita. Yang pertama, dia kata iaitu dua makna. Esa Allah Ta'ala pada sifat juga mempunyai dua makna. Yang pertama, bahawasanya sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Apa dia sifat-sifat di sini? Kena tulis sikit. Iaitu sifat-sifat ma'ani Allah. Kena tulis. Tak tulis tak faham Tak tulis confirm tak faham. Jangan buat teror lah. Saya hentam sungguh lah. Bukan hentam, habang. Jangan buat teror, tuan-tuan. Tak faham lah. Tak ingat sampai sudah. Dia macam ni ilmu tauhid ni. Minggu ni saya nak cerita sikit. PL orang mengaji tauhid ni. Dia duduk dalam majlis tauhid. Malam hak dia mengaji tu dia faham. Bila ditanya faham tak? Faham. Okey. Bila mai pula minggu depan, bulan depan, hak malam tu dia terlupa.
Yang sebenarnya hak ni yang saya nak kata bukan kata kita ni salah, tapi lupa. Jadi contohlah hak malam ni kan. Saya kata hak malam ni, hak 6 bulan sudah tu terlupa dah, habis dah. Tapi bukan bermakna hak 6 bulan lepas tuan-tuan mengaji, tuan-tuan tak faham. Dah. Saya ingat lagi bila tanya, semua faham lah ke? Cuma bila dah lama, kan? Bila dah lama mai malam ni macam tak faham. Lepas tu hak malam ni mai bulan depan pula, bila tanya tak faham. Yang sebenarnya tuan-tuan bukan tak faham, tapi lupa. Lepas tu mai 2 tahun 3 tahun mengaji, nak habis dah sekerat kitab. Bila habis sekerat kitab tu tuan-tuan, tok guru pun mati pula celah-celah tu. Mai pula ustaz lain, tok guru lain. Mai ustaz lain, tok guru lain. Ustaz tu pun kita nak kena minta baca sifat 20 juga. Berebut berkelahi. Aku tak mau mengaji dah sifat 20, aku tak faham. Hak seorang tu. Hak seorang tu lagi kata kami faham, tapi kami lupa. Yang sebenarnya hak yang kata aku tak faham pun dia faham yang sebenarnya, tapi dia lupa. Inilah keadaan berlaku. Akhirnya ilmu tauhid dipersalahkan. Apa dia? Susahlah mengaji ilmu tauhid, padahal hak malam dia ngaji tu dia faham. Contoh macam kita kata tak sah ni ya. Apa dia? Ketunggalan Allah Ta'ala pada zat. Makna ketunggalan Allah Ta'ala pada zat, bahawa zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun daripada 2 juzuk. Takkan tak boleh faham. Benda yang bersusun daripada 2 juzuk, benda itu dipanggil jisim. Jisim yang pada makna jirim. Jisim yang ada padanya itu makna jirim. Dialah jirim, dialah jisim. Pada maknanya jirim. Dirinya itu jisim. Apa dia makna jisim? Bersusun. Oh, fahamlah kau dah. Allah tidak bersusun. Tu. Lepas tu mari pula lupa. Tak ingat. Akhirnya aku tak mau mengaji ilmu tauhid, payah. Ilmu tauhid payah. Yang sebenarnya dia yang lupa. Tu. Baik dah. Apa makna asal pada sifat? Iaitu 2 makna. Yang pertama, bahwasanya sifat-sifat Tuhan kita itu tiada berbilang pada jenis yang satu. 2 makna. Yang pertama, bahwasanya sifat-sifat Tuhan kita. Sifat apa? Sifat ma'ani Allah. Kena tulis gitu. Saya slow-slow saja. Sifat-sifat ma'ani Allah. Kerana apa? Bila disebut sa Allah Ta'ala pada sifat, kerana 1, 2, 3 berbilang-bilang ini tidak mungkin dibilang pada perkara yang tidak maujud. Bilangan tidak mungkin dibilangkan, bilangan tidak mungkin wujud melainkan pada perkara yang maujud. Apa maksud dia? Kita nak bilang biji goli, kita kena ada berbilang-bilang, biji goli itu baru boleh kita bilang. Dan sah kita bilang, boleh kita bilang kerana biji goli itu maujud. Cuba kita pakat bilang bulat pada biji goli. Adakah boleh kita bilang bulat pada biji goli? Patah pada kayu, pecah pada pinggan, perkara yang umurun i'tibari, tak boleh dibilang. Kerana nak dibilang itu perkara yang maujud, baru boleh dibilang. Apa itu perkara yang maujud? Perkara yang ada diri. Benda yang ada baru boleh bilang. Habis di sini yang kata esa Allah Ta'ala pada sifat dengan 2 makna. Yang pertama, bahawa sifat-sifat Tuhan kita itu tiada berbilang. Sifat yang mana yang tiada berbilang? Kerana sifat Tuhan ni berbagai-bagai. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah. Maka yang bangsa boleh bilang ni bangsa yang maujud. Kalau tak maujud, tak boleh nak bilang. Faham? Apa dia makna maujud? Bangsa ada.
Jenis yang ada baru boleh bilang. Jenis ada ni. Jenis ada. Ni. Jenis ada. Ambil mai gelas 10 biji. Ni ada tamu naik rumah ni ambil mai gelas 10 biji, cawan 10 biji, piring mai 10 keping. Bolehlah bilang. Ambil mai bulat pinggan tu 10. Ambil mai segi talam tu 10. Boleh ke? Tak boleh. Kena ambil talam. Kena ambil pinggan. Sebab segi bulat itu bukan perkara yang maujud. Dan dia tidak bersifat dengan sifat wujud. Maka pendek fahamnya, cara mudah untuk kita faham, maksudnya ibarat tuan guru kita di sini, iaitulah sifat-sifat ma'ani Allah. Tu. Dua makna. Yang pertamanya, bahawasanya sifat-sifat Tuhan kita itu tiada berbilang. Berarti sifat ma'ani Allah tiada berbilang itu pada jenis yang satu. Tidak punya dua kudrah. Kena tulis itu. Iaitu dengan bahawa tidak punya dua kudrah. Zat Allah Ta'ala itu tidak punya dua kudrat. Tu. Atau tidak punya dua iradat. Tidak punya dua kudrat. Tidak punya dua iradat. Tidak punya dua ilmu. Berarti satu sifat kudrat, satu saja sifat iradat, satu saja sifat ilmu, sampai habis 7 sifat ma'ani tu. Tiap-tiap sifat ma'ani dia ada satu sifat sahaja. Dia ada satu sifat sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan bahawa sifat-sifat Tuhan kita tiada berbilang-bilang pada jenis yang satu. Tu. Nak hurai panjang lah. Malam ni kita peringat balik sikit ya. Kita peringat. Kita peringat balik. Tiada berbilang-bilang pada jenis yang satu. Makna yang kedua, tiada ada bagi yang lain. Tidak ada. Tiada ada ni mana tak ada. Tiada ada yakni tak ada bagi yang lain, yakni zat yang lain. Tidak ada bagi zat yang lain satu sifat pun seperti sifat Tuhan kita. Ini orang panggil ternafi kam munfasil pada sifat. Istilah tu tak mau sebut dah, sebut dia jadi payah. Tidak ada satu sifat seperti mana sifat kudrat pada sesuatu yang lain. Kalau Allah punya sifat kudrat seperti yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, innahu ala kulli syai'in qadir. Apa kefahaman kita? Innahu zatun muttasifun bisifatil qudrah. Innahu zatun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang yattasifu, bersifat ia bisifatil qudrah, dengan sifat qudrah. Kerana lafaz qadir itu memberi maksud zatun qadirun, zat yang berkuasa. Bila zat yang berkuasa, qadirun, mestilah kudratun. Dia mesti ada sifat kudrat. Adakah ada satu zat yang lain sama seperti mana zat Tuhan yang mempunyai sifat kudrat? Tidak ada. Tak ada. Berarti tidak ada dua zat dan tidak ada dua sifat. Tidak ada dua zat yang berbeza, tidak ada dua sifat yang sama pada satu zat, tidak ada dua sifat pada zat yang berbeza. Dia ada 3-4 jenis, itu kena faham. Allah Ta'ala zat dia satu saja.
Bila kata Allah zat dia satu, Allah punya sifat. Sifat Allah berapa? Satu juga. Adakah hak lain tumpang sama ada seperti mana Tuhan? Tak ada, jangan duk pergi cari. Tak berjumpa. Itulah makna keesaan dan ketunggalan pada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu saja hak mudah. Kalau hurai memang panjang lebar. Tapi saya tak berhajat untuk hurai, saya hurai hanya ada atas kertas ni saja. Nah, hak atas kertas ni kita bagi faham hak atas kertas. Hak apa yang ada dalam kitab. Kalau rongkai pergi lagi, buah Hawaii lama tak main ni pakai tungin lah. Nah, tak payah. Kita ambil faham hak atas ni saja. Apa makna keesaan Allah Ta'ala pada sifat? Dua makna. Yang pertama, sifat Tuhan itu satu-satu saja. Tiap-tiap daripada sifat ma'ani Tuhan hanya terdiri daripada satu-satu saja. Satu yang tersendiri. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu. Esa. Tu kena etikad tu. Kita kena mengaku lagu tu, kita kena pegang lagu tu, kita kena faham macam tu. Jangan tak tahu. Mazhab umur berapa? Lah ni 53. Kita kata lagu ni lah 55 lah umur kita mati. Kita kata 55 mati. Saya pun kuih nak pergi ke situ lah. Kalau 55 mati, tolak 15 berapa? 40. 55 tolak 15, 40. 40 tahun ni masa sikit ke masa panjang? 40 tahun kita hidup ni dalam keadaan kita diberikan akal yang sempurna. Agak-agak 40 tahun ni masa lama ke singkat? Lama. Adakah patut dengan masa 40 tahun ni kita balik ke Tuhan dalam makna erti kata yang lain kita tak kenal makna wahdaniyah? Patut tak dengan Tuhan yang hari-hari kita duk makan ke darah rezeki dia, kita duk sedut udara dia, kita duk minum air dia, kita duk makan rambutan dia, musangking dia. Kita ada anak pun dia bagi, kita boleh bini pun dia yang bagi. Tiba-tiba kita balik bilang kubur sepatah wahdaniyah tak kenal. Patut ke tak dengan usia 40 tahun? Usia 40 tahun tu ambil daripada balik tu 15 sampai ke 55. Patut ke tak? Cuba renung tengok tuan-tuan. Kalaulah 40 tahun tu sepatah wahdaniyah pun kita tak kenal, mana kita nak pergi tahu muka kita depan Tuhan itu? Kalaulah meninggal umur 70 tolak 15 lagi kalut tu. Allahu Akbar. Lamalah masa Tuhan bagi akal kita sempurna. Tiba-tiba kita mati main umur 70 tahun. Tolak 15. Masya Allah. Baki 55 tahun. Apa yang kita buat dengan Tuhan yang membawa sampai kita tak kenal sifat wahdaniyah Allah. Ada. Berat nanang ni. Betul tak? Sepatah wahdaniyah kita tak kenal ni tuan-tuan ni. Apa dia wahdaniyah pada zat? Aku tak tahu. Dulu aku duduk nasyid saja, aku tak tahu makna. Jam. Tadi semayang ramai. Seronok kita PKP semayang ramai. Tapi tak seronok pasal masa PKP mengaji tak ada. Patutnya kuih bala, kuih kesedaran. Kuih bala, kuih buat peningkatan pada ilmu. Kalau semua faham tak apa. Tu. Betul tak? Semua faham tak apa. Saya nak abang. Sikitlah saya nak abang lah. Akhir-akhir ni saya sedang membuat penilaian semula. Mana-mana surau masjid. Maknanya hak jenis nak mengaji sungguh ya, saya akan pergi.
Faham orang? Kalau tak apa nak mengaji tu memang saya angkat kaki. Minta maaf lah. Pasal apa? Ni lagu ni orang duk minta dah. Macam goreng pisang panas tu. Orang nak mengaji tauhid. Kalau tuan-tuan ada buat cerai ya, minta maaf tuan-tuan jangan marah saya. Tuan-tuan hak adil ni tak apa. Nu hak yang lain tu. Orang panggil apa? Bagi semangat. Bagi semangat. Ada. Kita boleh menilai jemaah yang rindukan ilmu, yang cintakan ilmu, yang hormat kepada ilmu, yang mengagungkan ilmu. Dan pasti kita perlu beradab dengan nilai ilmu yang mahal daripada Allah Ta'ala. Al-ilmu yazuru wa la yuzhar. Nah, ilmu ni orang panggil apa? Ilmu ni sepatutnya kita kena pi cari, bukan ilmu tu mai tempat kita. Tapi ni ilmu mai tempat kita. Ha tu. Ilmu mai tempat kita. Masya-Allah. Baik. Jadi cuba kita renung. Seusia 60 tahun orang itu meninggal. Ditolaknya 15 tahun. 45 tahun apa yang dia bikin? Betul tak Abang? Cuba renung, betul tak Abang? Kalau saya tak betul tolong kata. 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Esok masuk kubur tanya, Allah Ta'ala itu qidam, tak kena qidam. Allah Ta'ala itu kudrat, tak kena kudrat. Ha tu. Ni yang tutup guru duk suruh ajak. Bukan maknanya tak mengaji ilmu tauhid ni tak jadi iman dah, bukan maksud dia gitu. Cak gitu tuan salah faham pula. Jangan salah faham. Maksud dia orang panggil apa? Kita ni kita bersama-sama dalam usaha untuk memperlepaskan taklif atas kita. Kita usaha sama-sama untuk kita selesaikan tanggungjawab kita dengan Allah. Tu. Jadi paling-paling tak ada, dengan baki usia kita ni masih ada lagi pun kita tak tahu. Kita tak tahu berapa tahun. Kita pun tak tahu berapa tahun baki usia kita. Maka lebih baiklah kita buat persediaan. Kan? Dengan 15 tahun lah ni umur kita kata 60, ada yang 50, saya pun 40 dah. 4 siri dah. Berapa hari lagi usia kita tak tahu. Jadi masing-masing kena tanam hemah sendiri. Kita tanam hemah sendiri, bina keyakinan sendiri, bina kepahaman sendiri, sebab hak itulah kita nak bawa masuk dalam kubur. Saya mudah gitu kan, tuan-tuan renung congak sendirilah. Kaedah tu kan, kaedah umur tu. Takkanlah sampai 50 tahun Tuhan bagi dekat kita, kita tak boleh kenal kot salah satu sifat Tuhan. Bukan banyak pun, 13 ya. Kena ingat 13 sifat tu. Kan? Soalan, apa makna asal pada af'al? Asal pada af'al, ketunggalan pada af'al. Apa pada af'al? Yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut dia punya masa, masuk waktu dah. Hak di sini tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan berhenti berapa. Berhenti dah kah? Selalunya berhenti dah sampai Aisyah saja SOP. Okey, kita berhenti pada katanya apa makna asal pada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita dapat malam ni, kesimpulan dua perkara lah. Yang pertama asal pada zat Allah Ta'ala, yang kedua asal pada sifat Allah Ta'ala. Asal pada zat Allah Ta'ala yang bermaksud zat Allah Ta'ala itu bukan jisim, dan yang keduanya asal pada zat Allah Ta'ala yang bermaksud tidak ada sama, tidak ada zat yang sama seperti mana zat Allah. Dan yang kedua asal pada sifat Allah, bermakna sifat kudrat, sifat iradat satu semua. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu. Akan datang kita akan bincang. Yang keduanya iaitulah tidak ada satu zat yang lain yang mempunyai sifat ma'ani seperti mana sifat ma'ani Allah. Sekadar itu dulu.
pada malam ni insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir sekali saya bawa mai tabung tu, saya nak sebut sikitlah dekat tuan-tuan, ambil masa sikit. Apa nama yang mana kalau tuan-tuan ingat lagi dulu saya pernah sebut ada sebuah madrasah yang di bawah anjuran kami lah, yang di bawah orang panggil apa, di bawah pengurusan saya ni, di pengurusan Matlak ni, pengurusan saya dan kumpulan saya, yang mana kami lah ni memang memerlukan dana untuk perpindahan pondok di Putrajaya mai ke Semenyih. InsyaAllah kalau kata ada rezeki ke Semenyih, sebab kita tak dibenarkan duduk di Putrajaya dan diminta untuk berpindah. Jadi nak pindah bukan pindah dengan ayak liok, pindah dengan duit. Residen di situ tak benarkan, penduduk setempat situ tak benarkan kita duduk operasi di situ. Bawah markaz ni, bawah markaz tarbiyah Matlak ni, dia ada 3 lah. Pondok saya di Kok Diang, pondok hak di Putrajaya, satu lagi di Thailand, hak pondok Babalah. Kita salurkan sumbangan juga ke sana. Jadi untuk tabung runcit ni, yang selainnya itu menggunakan iklan-iklan dalam media massa lah. Yang tabung runcit ni kita bawa ke surau lah, surau masjid. Jadi tuan-tuan juga boleh menyumbang. Tuan-tuan boleh menyumbang, tuan-tuan boleh berwakaf. Cuma yang nak berwakaf boleh main jumpa saya. Jangan masuk dalam tabung. Saya kira hak dalam tabung tu semua infak yang mana kita boleh buat pembayaran untuk segala yang berkaitan dengan urusan perpindahan dan membaik pulih bangunan. Lagu itulah. Jadi nak buat macam mana tuan-tuan, kawasan tu orang tak bagi duduk, kita kena keluar lah. Oleh itu saya ajaklah tuan-tuan bersama-sama dengan kami untuk sama-sama kita usaha untuk menyempurnakan keperluan pelajar-pelajar kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita juga menjadi salah seorang yang bertanggungjawab untuk memajukan agama Islam dan ilmu-ilmu yang dibawa oleh ulama kita insya-Allah. Kada tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.